Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca surah Al-An'am surah yang ke-6 dari ayat 53. Dari ayat 53. Kita ni baru surah Al-An'am baru ingat nak sebut nombor surah. Nah, kalau kita sebut daripada awal ingat dah nombor surah. Saya dah ni duk ingat tengok orang sebut-sebut nama surah ni sebab dia duk trending ya. Setengah orang tu ingat nombor surah. Kita ingat ayat tak ingat nombor. Ayat ni tahu surah apa, tapi surah tu nombor berapa tak tahu. Jadi payah nak ayat. Kalau kita lah ni dia sambung surah kena ada nama surah kena ada nombor. Baru dia nak cari mudah kan. Jadi terlewat dah kita ni. Surah Al-An'am ni daripada 114 surah, tinggal surah ke-6 ni baru start nak sebut. Surah yang ke-6. Kena start balik mula kan. Naik atas pula ni. Daripada bawah naik atas pula. Nama muka surat pula. Baik, surah yang ke-6 ayat 53. Surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya
yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat 53 ni. Ayat 53 ni adalah berkaitan dengan orang-orang yang miskin, kedudukan rendah yang kita sebut dalam ayat 52 semalam, di mana Allah Subhanahu wa taala kata wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Maknanya Allah Ta'ala ni tak bagi Nabi ni kalau ada orang susah, orang miskin, orang fakir, orang yang hamba, golongan orang-orang lemah lah daripada kalangan orang Islam, kalau datang jumpa Nabi ni jangan halau mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala kata mereka ni juga menjadi ujian kepada orang-orang kaya. Macam mana ayat ni? Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu, dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka. Yang ni kami uji siapa? Orang kaya dengan sebahagian yang lain, dengan orang miskin. Jadi orang miskin ni ujian bagi orang kaya. Nah, sebenar-benarnya orang miskin ni ujian bagi orang kaya. Orang kaya tu orang miskin tu, kemiskinan tu sendiri ujian untuk diri dia. Dia dah diuji dengan kemiskinan dah. Orang kaya ni mana ujian dia? Orang miskin tu lah ujian dia ni. Dia tengok orang miskin, itulah ujian dia. Macam mana ujian dia? Pertama dari sudut kekayaan tu. Yang kedua dari sudut liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Lalu orang-orang kaya itu berkata kepada orang miskin yang beriman, inikah orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Ujian dia yang kedua selain daripada kekayaan ialah ujian kebenaran, ujian keimanan, di mana apabila orang miskin beriman, dia rasa dia tak layak untuk beriman bersama dengan orang miskin. Dia rasa dia tak layak nak duduk bersama dengan orang miskin, atau dia rasa tak mungkin orang miskin tu lebih baik daripada dia. Itu ujian orang kaya, di mana dia rasa dia lebih baik dari orang miskin. Jadi bila orang miskin tu beriman, dia tak rasa dia kena beriman juga. Malah dia rasa takkanlah aku nak beriman dengan orang miskin tu. Ayaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Satu. Yang kedua, mungkin dia menjadikan kekayaan dia adalah tolak ukurnya keredaan Tuhan. Jadi dia kata kalau orang tu betul, kenapa dia miskin? Aku kalau salah, kenapa aku kaya? Berarti Tuhan sayang kat aku lebih daripada dia. Ni kita dah jelaskan sebelum ni kan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, tidak lagu tu. Allah jawab dah, cuma manusia ni tetap juga nak fikir lagu tu. Sebab tu ada orang tanya soalan tadi tu, kita syirik ni, kenapa dalam COVID ni hak syirik, hak tak syirik kena berlaku? Kalau Allah betul-betul sayang kepada orang beriman selamat. Orang yang tidak beriman, orang yang buat syirik ni kenalah COVID tu kat dia. Jawapan dia, hukum akal kita tak sama dengan hukum syariat. Allah ni dalam dunia ni hukum dia sama rata.
Dia bagi apa yang ada di dunia ni sama je, sama ada yang beriman kalau yang tak beriman. Sebab apa? Di dunia ni di sisi Allah tak ada apa-apa pun nilai. Nah, dan dalam dunia ni Allah Azza wa Jalla bersifat dengan Rahman, mengasihani, dengan pengasih, Maha Pengasih. Yang ni dengan kasihannya dia, dengan kasihnya Allah kepada makhluk dia, Allah bagi semua. Yang beriman kau, yang tak beriman kau, yang jahat kau, yang baik kau, Allah bagi semua. Jadi ujian dunia ni, kebaikan dan kesenangan bukannya tanda keredaan Allah. Sebaliknya, bila sampai di hari akhirat, barulah Allah Azza wa Jalla akan bagi kenikmatan akhirat hanya kepada orang yang beriman, dan azab bagi orang yang tidak beriman. Kerana di saat itu Allah bersifat dengan keadilan. Allah bersifat dengan keadilan. Sebab tu Allah ni bila memberi, dia memberi dengan rahmat dan kasih sayang. Bila menghukum, dia menghukum dengan keadilan. Itu sifat yang ada pada Allah. Maha adil, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi ukuran di dunia ni tak sama dengan ukuran akhirat. Cumanya atas dunia ni, bila Allah bagi kesenangan kepada orang kafir, dia menjadi ujian kepada dia dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Dia kata ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Itu kau puak yang Allah Ta'ala bagi nikmat kat dia. Allah bagi nikmat hidayah, tapi Allah Ta'ala tak bagi nikmat harta. Kita ni kira okey lah, Alhamdulillah. Dapat nikmat hidayah, dapat duduk di pula negeri yang bertuah, dengan kenikmatannya, dengan cukup makannya, cukup pakainya, keamanannya. Ni kena syukur banyak lah. Jadi kalau orang tengok kita tu, dia tak boleh nak kata banyak-banyak lah. Pasal apa? Negara Malaysia ni antara negara contoh bagi negara Islam lah. Contoh lah, walaupun kita tahu banyak kekurangan lagi. Cuma dari sudut kestabilan dan sebagainya, orang tak buat contoh Malaysia ni dari sudut negara-negara hak miskin. Tapi kalau banding negara Islam yang lain, ya, Bangladeshnya, negara-negara Islam di Afrikanya, Pakistan, Afghanistan. Jadi orang kafir kalau dia tengok negara-negara ni, dia banding negara dia, takkanlah dia duduk Sweden ni dengan cerdiknya, bagusnya, negara cantiknya, per kapitanya tinggi, rakyat dia, tiba-tiba tengok negara Bangladesh lah kita kata, ataupun tengok orang Arakan, Myanmar, Rohingya. Takkanlah dia nak kata dia salah, Rohingya tu betul. Pada dia lah. Kita ni bila kita tahu nilai hakikat tauhid, kita akan kata biarlah dia senang pun, hak ni susah di sisi Allah, hak ni lebih baik kerana dia kenal Tuhan, hak tu tak kenal Tuhan. Kita kata sebab Allah Ta'ala dah bagi kepada kita hidayah, kita tahu mana betul mana salah dari sudut hubungannya manusia dengan Allah. Tapi kalau orang kaya, ayo, Allah tak usah jauh lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang ahli perniagaan, orang duduk pak kita ni, orang Cina, orang kaya-kaya tu, dia ajak dia masuk Islam. Dia kata ke apa? Kalau betul mesti aku kaya. Ni dak, kita negara Islam ni, negara kita orang kayanya orang bukan Islam. Macam mana dia nak rasa dia? Pasal apa? Itulah ujian. Tapi apa hak kita nak bagi faham? Allah Ta'ala kata, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu mengenai orang-orang yang bersyukur?
Mana Allah lebih tahu dia nak bagi kat siapa. Dia tahulah siapa lebih bersyukur. Belum tentu orang kaya reti bersyukur kepada Allah. Dan belum tentu orang yang miskin itu akan kufur kepada Allah. Boleh jadi dia miskin tapi dia reti bersyukur. Dan orang kaya tak reti bersyukur. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Jadi kena ingat, nikmat ni kadang-kadang menjadi ujian pada kita dari sudut bandingan kita dengan orang miskin. Orang miskin tu ujian bagi orang kaya. Dari sudut mana? Banyak aspek. Dari sudut harta, kita nak tahu bersyukur ke tidak dengan harta kita, bagi zakat kat dia. Yang kedua, dari sudut kebenaran. Jangan kita rasa lebih betul daripada orang miskin disebabkan kita kaya, dia miskin. Boleh jadi si miskin itu lebih utama, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada orang kaya. Nah, orang miskin akan masuk syurga dulu daripada orang kaya 500 tahun akhirat nanti. Orang kaya masuk kemudian. Cuma orang kaya tu terbahagi pula kepada dua lah. Kalau kaya yang beriman guna harta untuk agama, walaupun masuk lewat, lepas habis dia punya soal siasat tu, dia naik darjat tinggi lah sebab harta dia guna untuk agama Allah. Tapi lepas soal siasat, kalau tak guna untuk agama, tidak jadi lebih tinggi kedudukan dia daripada orang miskin. Boleh jadi orang miskin lebih tinggi kedudukan dia. Pasal apa? Duit dia tak banyak tapi dia guna untuk Allah. Orang kaya ni duit banyak tapi habis ke benda lain selain daripada agama Allah. Jadi dah lah lama nak kena audit tu. 500 tahun kena tahan di padang mahsyar. Lepas audit tengok-tengok guna untuk agamanya sikit je. Jadi duduk bawah juga darjat daripada orang miskin. Tu kalau beriman. Kalau si kaya tak beriman, habis dengan harta-harta dia, dengan diri dia sendiri dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila datang kepada kamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat keterangan kami itu, yang ini tujuannya nak bertaubat dan tujuan nak bertaubat dari dosa-dosa. Jadi kalau orang beriman tu datang kepada kamu, dia miskin ke, gapo ke, jangan tolak dia. Ni ayat dia, ayat kaitan dengan 52 ni, ayat sebelumnya. Jangan kamu tolak orang-orang yang datang kepada kamu ni, walaupun dia tu orang miskin. Memang cabaran. Kita ni kalau dakwah dari sudut dakwah kan, dakwah pun ada juga kecenderungan hati tu. Kalau kita ni diajak pada orang-orang majlis yang kemah, duduk pun okey, duduk elok dan sebagainya, kita pun jadi cenderung nak pergi kepada dia. Kalau tiba-tiba orang ajak kita, mari kita menyantuni orang-orang fakir, gelandangan, orang miskin dan sebagainya, ada orang nak pergi, ada orang tak nak pergi. Betul tak? Jadi sebagai Rasul, Allah Ta'ala kata, kalau datang kepada kamu siapa pun dia, faqul salamun alaikum. Katakanlah salamun alaikum. Bagi salam kat dia. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Dan sambutlah dia dengan kasih sayang kerana Allah telah menetapkan bagi dirinya memberi rahmat yang melimpah-limpah. Jadi kalau dia apa pun keadaannya, dosa banyak mana, kesusah apa semua, sambutlah orang datang nak bertaubat itu dengan kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an bijahalah. Dan annahu man amila minkum su'an bijahalah, kalaulah sekiranya datang kepada kamu ni orang yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya. Allahu Akbar.
Dia buat jahat zaman dia jahil dulu, dia banyak buat jahat. Ni peringatan juga kepada orang hak ngaji dah. Orang dah belajar buat jahat juga berat lagi daripada orang hak jahil. Ni hak kita takut. Takut juga. Sebab kita ni ngaji buat jahat. Orang tu tak ngaji buat jahat. Kita dah ambil ukur tak apa. Dia buat jahat juga. Jadi kalau dia buat jahat, Allah Ta'ala taubat. Aku buat jahat pun Allah Ta'ala terimalah taubat. Dia taubat tu sebab dulu dia jahat, dia jahil. Ni buat jahat ni, mu tahu. Lahir dua tu. Kalau taubat dia sekali, mu kena 10 kali taubat lebih. Maknanya 10 kali ganda lagi. Pasal apa? Buat jahat dalam kejahilan tak sama hukum dia dengan buat jahat dalam keadaan tahu. Sebab tu kufur sebelum datangnya mukjizat dengan kufur lepas datangnya mukjizat lain. Bimbang kita kecek lagu tu dah. Ngaduk ngaji sokmo ni beratlah. Sebelum datang mukjizat tak beriman tak apa. Tapi kalau datang mukjizat tak beriman juga berat. Dah tak? Cerita nanti kita akan sapa satu ayat dalam surah Al-Maidah ni, waktu Nabi Musa, waktu Nabi Isa lah, Nabi Isa dengan kaum dia. Wa idh qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Nabi Isa minta dengan Allah, ya Allah turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Hak cerita Nabi Musa tu memang turunlah. Hak ni cerita Nabi Isa. Allah Ta'ala kata, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Dengan sifat turun tu menjadi satu ingatan kepada kami dan juga orang-orang selepas daripada kami. Dan menjadi tanda kekuasaan Allah. Warzuqna, ya Allah rezeki kepada kami, wa anta khairur raziqin. Engkaulah sebaik-baik yang memberi rezeki. Allah Ta'ala kata, qala Allahu inni munazziluhu alaikum. Aku boleh buat turun. Tapi dengan syarat. Fa in yakfur faman yakfur bi qala Allahu inni munazziluhu alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaba. Tapi siapa-siapa yang kufur lepas turunnya hidangan tu, aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah diazab seorang pun dari sekalian alam. Ayat dalam surah Al-Maidah. Ayat muka surat last sekali sebelum Al-An'am ni. Maknanya apa? Kalau dah tahu, buat juga tak sama dengan tak tahu. Orang zaman jahiliah buat tak apa. Dah tahu dah ni. Sebab tu orang buat maksiat lepas tahu ni, istighfar dia kena lebih lagi. Istighfar dia kena lebih lagi. Tapi lebih ke kurang ke, Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Kena ingat situ je. Yang penting jangan mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Betul kita kata dosa buat salah tu dekah tak lepas tahu tu besar. Betul. Tapi tetap saja rahmat Allah meluasi kemurkaannya. Asal saja kita mati dalam keadaan kita bertaubat. Alhamdulillah. Baik. Annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dih, kemudian dia bertaubat, wa aslah, dan dia berbuat baik, fa innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allah subhanahu. Kau berat hari ni, dia mari dah ni. Baik.
Wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan, kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu supaya jelas jalan yang benar dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Jadi tujuan Allah jelaskan ayat ni supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebab tu semalam pun kita dah sebut dah, orang di zaman akhir zaman ni orang ambil pendekatan harmoni. Harmoni maknanya kita ni kalau boleh bersatu. Kalau boleh bersatu. Bersatu atas apa? Bersatu atas apa-apa platform lah. Bersatu kerana kenegaraan, kerana suka, satu-satu. Pasal apa? Kita suka kepada kalimah unity. Bersatu. Memang suka pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Quran ni, walaupun Allah Ta'ala bui kita buat baik dengan orang-orang yang kufur, tapi Quran ni dia memisahkan antara kebatilan dengan kebenaran. Yang hak dengan batil tu datang Quran, Allah pisahkan. Sehingga Allah Ta'ala tak bagi bercampur antara kebatilan dengan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Hak dengan batil tu tak boleh campur. Macam air dengan minyak. Tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran dinamakan Furqan sebab dia memisahkan antara hak dengan batil. Umar Al-Faruq digelar Umar Al-Faruq disebabkan Umar ni membezakan antara hak dan batil. Jadi kita ni dalam di akhir ni orang tak tengok dah kepada perbezaan antara hak dengan batil. Orang duk tekan kepada penyatuan. Kita pun suka penyatuan ni, tapi kebenaran tetap kena dibezakan dari kebatilan. Ni janganlah kita kata kalau duk cerita bab tauhid, bab syirik, bab tauhid, bab syirik jadi balah orang. Nah, habis tu macam mana? Jangan sebut syirik ni. Nanti balah orang. Bila sebut antara hak, antara sunnah dengan bid'ah, jangan sebut bab bid'ah ni. Nanti kalau kita sebut bid'ah, orang gelar kita macam-macam lah, pemecah belah masyarakat dan sebagainya. Benda kebenaran ni kena sebut. Kalau nama tak nak sebut atas keberkesatuan, tapi kita dengan sebab tak sebut tu, kita tak buat amar ma'ruf nahi munkar, kita diam kepada kebatilan, yang tu Allah Ta'ala tak suka lagu tu. Kita kena sebut, bezakan antara hak dengan batil. Cuma bab muamalah Allah Ta'ala benarkan kalau kita nak baik kepada orang non-Muslim, orang kafir. Sebab tu kita sebab kita ni kerana nak bermuamalah kita ni sampai kita terlalu sensitif nak jaga perasaan beragama dia. Bila kita kata patung berhala ni tak boleh begini-begini, nanti apa rasa orang non-Muslim bila kita kata gitu kepada Tuhan dia? La ilaha illallah. Kenapa kita nak fikir perasaan dia? Allah Ta'ala suruh kita fikir tentang mana benar, mana salah. Sebab tu ramai orang, sebab kita ni kalau dalam nak kata pun tak kena juga, tapi kena kata. Orang non-Muslim duduk pak kita ni beratus tahun, dengan keturunan dia siap kena pera lagi. Dulu orang Cina ni mari ni dalam keadaan susah, keadaan susah, mari sini British buat masuk dengan orang India. Susahnya mereka masa tu keadaan orang Islam masih pada kedudukan yang tinggi.
Susahnya orang dulu, orang Cina dengan orang India ni, siapa peringkat anak-anak dia pun dia bagi kepada orang Melayu nak jaga. Rela, pasal dia susah. Tapi oleh kerana kita masa tu tak cakap dalam soal agama, hanya anak hak pera tu je masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia pera, dia jadi Islam lah. Tapi keluarga hak serah tu, masa dulu kita tak fikir gitu. Mungkin fikir wallahu ta'ala alam lah. Tapi sampai hari ni pun kita masih lagi kurang dalam bab dakwah kepada orang-orang non-Muslim. Cara mana nak gerak tu wallahu alam lah. Baru ni di Arab Saudi, konsul British, konsul British datang ke Saudi, kena posting di Saudi. Bila posting di Saudi, masuk Islam kawan ni. Tengok dia punya dahsyat, dia punya di Saudi ni dakwah dia dahsyat. Saya pun, kita cerita je boleh, nak buat tak mampu lagi. Dia sampai satu tahap, dia sebar WhatsApp, seandainya kamu kenal mana-mana orang non-Muslim, beritahu kami nombor telefon dia dan kerakyatan dia dan bahasa dia. Kami boleh berinteraksi dengan mereka. Dia minta nombor, maklumat, bagi nama, nombor telefon. Baik, pandailah dia cakap. Dia bukan paksa pun. Maknanya kalau kita kenal orang tu, kita sayang kat dia. Tapi kita tak berani nak ajak dia untuk Islam. Ada satu pusat dakwah, kita bagi nombor telefon kawan ni, orang ni akan interact dia. Orang akan berinteraksi dengan dia, tanya khabar dan sebagainya. Dan dia akan perkenalkan Islam melalui telefon. Ramai orang masuk Islam. Kita ni banyak tau. Ada JAKIM, ada YADIM, ada majlis agama setiap negeri. Ada agensi-agensi agama lah banyak. Hak terima zakat ada, hak terima Baitul Mal ada, macam-macam. Cuma kena berperanan lah, lebih lah tu je lah. Dengan NGO bergerak, alhamdulillah. Cuma kita kata fokus dakwah non-Muslim ni kena menjadi satu satu benda hak kita nak fikir lagu mana nak buat. Jangan kita rasa okey tak. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah lain dari Allah. Qul la attabi'u ahwa'akum, katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu. Qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kerana kalau aku menurut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk. Ini sama dengan ayat qul ya ayyuhal kafirun lah, la a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Dan ini ayat berlepas diri dari kesyirikan. Benda-benda syirik ni, apa yang menjadi syirik, maka kita diminta untuk berlepas diri darinya. Kalau ikut juga, maka sesatlah. Dan terkeluarlah dia dari orang yang mendapat hidayah. Kalau ikut juga. Kalau ikut juga sembahan, ikut menyembah, aku dilarang menyembah apa yang kamu sembah. Kalau ikut juga, qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Cuma kita kena luaskan sikitlah skop sembah tu, supaya kita faham apa erti menyembah. Sembah ni dalam erti agama bukan sekadar pergi sujud kat dia je. Sembah ni minta doa kepada dia pun jadi sembah. Kalau ada
orang pergi guna khidmat bomoh siam. Contohlah bomoh siam. Dia tak sembah, cuma dia pergi jumpa bomoh tu. Bomoh ni pun ajar dia berjampi-jampi mentera dan sebagainya. Dia baca, minta dengan Tuhan untuk bomoh siam tu. Maka dia kata saya tak pergi kuih tu nak sembah Tuhan dia. Tak. Tapi hak dia ajar gapo-gapo tu kena ikutlah, moga dia ajar kita nak sungguh jarak obat dia ni. Jadi maknanya apa? Minta dengan Tuhan dia. Syirik ke tak syirik? Syirik lah. Jadi kita kena luaskan skop sembah tu, kita nak suruh faham. Sembah ni bukan sekadar sujud je. Berharap, berdoa, meminta juga termasuk dalam soal menyembah. Lepas tu Allah Ta'ala kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Kenapa Allah Ta'ala sebut minta pertolongan di situ? Sebab dia juga dalam konsep menyembah. Isti'anah ni salah satu daripada cara kita menyembah sesuatu. Jadi Allah Ta'ala sebut tu hanya kepada Allah minta pertolongan. Jadi, kalau orang tu tak sujud sekalipun kepada berhala, tiba-tiba dia pergi minta tolong dengan berhala, maka dia termasuk juga dari orang yang menyembah berhala. Kena faham yang tu, supaya kita ni tidak terlibat dengan kesyirikan. Ramai orang dia pergi kubur, dia tak semayang, dia tak sujud ke ahli kubur tu, tapi dia pergi bakar kemian, minta dengan ahli kubur nak berekor. Nah, minta nak berekor tu salah dah. Ni hak minta zuriat pun mengatakan dia tak sembah, dia tak sujud pun kepada ahli kubur tu, tapi dia minta dengan tuan kubur tu. Walaupun dia minta sebagai perantara. Tak share, mintalah kepada Allah supaya Allah bagi rezeki kepada aku gini-gini. Dia minta tu direct kepada Tok Syekh dalam kubur tu. Beza kalau dia kata ya Allah. Dia ni ya Allah naik atas dengan kasih sayangmu kepada hamba-Mu Syekh fulan bin fulan. Hak tu nampak sikit tawasul dia. Mana minta dengan Allah, sebut nama Tok Guru. Hak ni tak minta nama dengan Tok Guru, sebut nama Allah. Nak, hai Tok Guru, mintalah dengan Allah. Dia minta dengan Tok Guru dia. Nah, jadi hak ni jelas nama dia syirik kepada Allah. Pasal apa? Tu dah minta kepada selain Allah. Dia kata dia tak sembah Tok Guru. Ingat tak ayat Quran Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang Yahudi yang menjadikan pendeta-pendeta mereka sembahan kepada selain Allah. Jawab di sahabat Nabi dulu, dia kata kami waktu dulu Yahudi tak ada pun kami sembah pendeta-pendeta kami. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sembahan atau Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Dia kata kami tak sembah pun, mana ada kami sembah. Nabi kata bukankah dia menghalalkan yang haram, kamu ikut dia halal? Bukankah dia mengharamkan yang haram, yang halal, kamu jadi ikut dia? Maknanya kamu jadikan dia sekutu bagi Allah. Nak faham yang tu lah. Jadi kalau Allah kata benda ni syirik, tiba-tiba mari ustaz kata boleh buat. Siapa kata syirik? Makna menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Bahaya tak? Jadi kena beza, reti beza. Kita tak sembah dia, tapi kita ikut dia. Siapa apa ikat apa yang dia kata tu, walaupun bertentangan dengan Quran, walaupun bertentangan dengan hadis, kita pakai juga buah Tok Guru kita. Maknanya sama dengan orang pendeta dan rahib-rahib Yahudi yang dianggap Tuhan selain dari Allah. Tu saya kata kena luaskan skop sembah tu. Bahawa kita ni nampak sembah kan kalau pergi duduk sujud depan berhala baru dah sembah.
Tunduk pada Tok Syekh, baru kena sujud kaki Tok Syekh, baru orang panggil, tu baru sembah Tok Syekh. Kalau setakat cium tangan tu tak apa lagi, cium tangan tu engel lagi. Hak masalah besar ialah percaya kepada apa sahaja yang dia kata sampai langgar hukum Allah, bertentangan dengan yang Allah Ta'ala kata. Halal haram boleh kira lagi. Walau boleh kira lagi tu bukan kata-kata okey dah. Orang Yahudi dengan Nasrani, dia anggap Tuhan soal halal haram je. Dia ikut tu soal halal haram. Allah halalkan, dia haramkan. Allah haramkan, dia halalkan. Jadi mu ikut pendeta. Jadi mu anggap pendeta ni saingan bagi Allah. Tu halal haram. Tiba-tiba bagaimana kalau Tok Guru ni ajar dalam bab minta doa kepada selain Allah terus. Soal akidah ni lebih berat daripada soal halal haram. Halal haram ni sebab makan minum je. Dahlah, soal hukum halal haram ni muamalat, makan minum, pakaian, gapo lagi. Dan adalah hukum fiqh dia halal haram. Tapi berakidah ni lagi berat daripada halal haram ni. Kalau soal ikut pada halal dan haram pun yang bertentangan dengan Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata halal, dia pergi kata haram. Allah Ta'ala kata haram, dia pergi kata halal. Soal ni pun dah boleh jatuh kepada hukum mempertuhankan Tok Guru dan Tok Syekh, rahib dan pendeta. Macam mana sekiranya kalau dia ikut dalam soal benda-benda syirik? Lagi berat. Jadi jangan mempertuhankan selain dari Allah. Kalau ikut juga, maka terkeluarlah dia dari kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wal'iyadhu billah. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah pandu hati kita, bagi hidayah kepada kita untuk tetap istiqamah di atas landasan syariat, di atas landasan akidah dan juga syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ingat kau nak baca satu muka surat sampai habis, semangat baca tadi. Tapi setakat tu lah. Hari ni, esok kita cuti lah. Esok cuti satu hari. Pertama, kebetulan ada urusan keluarga. Lepas tu dengar duk main berair hidung sokmo ni, berasa nak rehat sehari. Hari ni pun tak berapa sihat mana ni. Kita sambung mula kelas kita hari Selasa. Ada permintaan hari Selasa. Permintaan hari Selasa. Bukan sebab apa? Sebab ada urusan keluarga. Saya pun ada, Syahir pun, kameraman kita pun ada juga. Jadi kita sambung kelas hari Selasa insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.